Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Sebelum ni kita bercerita pasal keris, pasal senjata dan juga barang-barang mistik. Ini benda yang dah lama saya nak buat, okey, iaitu nak cerita pasal tentang buku. Antara buku yang menjadi perhatian saya adalah buku keris keris Melayu Semenanjung, satu pengenalan yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muati. Ini dia dulu salah seorang daripada pensyarah di UPM. Pada saya inilah adalah buku yang terbaik lah untuk kita mengenal senjata Melayu, khususnya keris, secara mudah, tidak terlalu berat dan senang difahami. Nanti saya akan tunjukkan beberapa isi yang terkandung dalam buku ini yang saya rasa sangat sesuai untuk bacaan umum, dan saya pasti tiap orang yang ingin mengetahui pasal keris tetapi masih mencari rujukan, pada saya ini yang terbaik lah. Okey, seperti yang saya janjikan, okey, ini dia saya akan tunjukkan beberapa isi kandungan yang menarik lah daripada buku Keris Melayu Semenanjung, suatu pengenalan yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muati. Okay. Buku ini mempunyai 134 muka surat. Cetakan ini cetakan pertama, penerbit yang ditulis yang telah diterbitkan oleh penerbit Universiti Putra Malaysia. Cetakan pertama tahun 2015. Okey, kita jam kepada isi kandungan. Okey, tuan-tuan boleh lihat isi kandungan dia. Bab pertama bab pengenalan, bab kedua mengenali keris, yang ketiga adab berkeris, bab keempat keris Melayu Semenanjung, bab kelima keampuhan bilah mata keris Semenanjung, bab keenam keindahan pakaian keris Melayu Semenanjung, bab ketujuh senjata lain buatan orang Melayu, bab ke-8 keris Nusantara, dan yang ke-9 bab ke-9 adalah signifikan keris dalam masyarakat Malaysia. Yang paling menarik perhatian saya adalah keris Semenanjung. Ini special lah sebab memang buku ni memang khas untuk tentang keris Semenanjung. Dan yang satu lagi adalah keindahan pakaian keris keris Melayu Semenanjung. Mesti orang akan tertanya, apa benda yang indahnya, apa pakaian ni, senjata pun ada pakaian ke? Ini yang satu persoalan yang bagus diberikan oleh jawapan secara ringkas oleh buku ini. Okey, ini dia tentang bab kedua adalah tentang rupa bentuk asas keris. Di sini tuan-tuan akan nampak secara asasnya, okey, yang secara umumnya ditunjukkan bagaimana bentuk keris lah. Ini bahagian tentang bahagian bilah, jenis bilah. Okey, ini tentang ganja, jenis-jenis ganja. Lepas tu jenis akut. Ni bab ketiga adab keris. Paling menarik ni bahagian ni, bab keempat adalah tentang keris Semenanjung. Inilah yang kita pun sendiri sebenarnya pun tak tahu, yang sebenarnya tiap-tiap negeri ni ada dia punya perbezaan reka bentuk keris, melambangkan ciri pada negeri tu. Okey, saya sekali imbas saja. Okey, keris Semenanjung. Okey, ada macam-macam jenis keris. Okey, antara ni. Okey, keampuhan pasal bilah. Ini secara dia agak khusus tetapi yang ringkas lah, yang tak meleleret dan tak susah untuk kita faham. Tuan-tuan pun tahu apa benda pamor. Pamor tu apa? Yang tu dalam pun ada diceritakan. Tu jenis-jenis pamor yang kerap, yang biasa digunakan pada keris Semenanjung. Bab 6 ni paling menarik sebenarnya tuan-tuan. Inilah dia yang selain daripada kita mengenal bilah, mengenal pamor, bahagian ini jugalah yang paling mengujakan untuk kita terus membaca, dan kita akan sampai bila pun kita akan baca, kalau dia akan menarik minat kita. Apa sebenar pakaian keris? Ini yang dimaksudkan dengan pakaian, iaitu hulu keris. Hulu yang macam-macam jenis, ada berbagai gaya. Okey, ini contoh. Dan pelbagai gayanya pula, jenis bentuknya pula dikan pula dengan bentuk ukiran. Lepas tu jenis kayu. Dan ini dia sampir. Orang pun tak tahu apa benda sampir. Ini ada nilai-nilai estetika, nilai-nilai yang tersurat pada pembuatan keris, pada bentuk sampir. Ni sampir. Ini contohlah.
beberapa contoh sampai mengikut negeri-negeri. Dalam buku ni sesuatu yang menariknya sebab dia mengkatalogkan jenis-jenis tiap-tiap pakaian, tiap-tiap bahagian keris, jenis-jenis yang berbeza. Contoh macam ni, kasut atau buntut keris. Kita pun tak tahu apa benda kasut dan buntut keris ni. Ini sesuatu yang agak unik untuk kita pelajari dan kita ketahui. Okey, tengok. Kita boleh nampak kepelbagaiannya. Dinamakan sebagai dokok. Dokok ataupun cincin keris, ataupun kalau di Indonesia dipanggil sebagai mandak. Tuan-tuan boleh nampak sendiri betapa keris Melayu Semenanjung ni ada kepelbagaian daripada segi corak, termasuklah dengan cincin dia. Dia menyentuh pasal tentang senjata-senjata lain yang ada dalam alam Melayu. Okey, meriam, ini agak biasalah kedengaran. Lela, rentaka. Tapi yang bahagian bab 7 ni dia ceritakan secara ringkas lah. Ringkas, padat dan mudah dibaca dan tidak complicated, tidak rumit lah. Ini merujuk kepada keris-keris yang ada di seluruh Nusantara, di Indonesia, di Jawa, di Bali, di Sumatera. Tengok, dia ada menceritakan secara ringkas lah. Ini adalah signifikan tentang keris yang berkaitan dengan budaya kita, yang berkaitan dengan negara. Okey, selebihnya tuan-tuan boleh baca secara lanjut. Ini buku yang terbaik. Saya memang mencadangkan, saya mengesyorkan jika tuan-tuan yang ataupun generasi baru yang baru nak mengenal keris, berminat nak mencari rujukan yang sesuai dan mudah dalam yang difahami dalam bahasa kita, itu bahasa Melayu, laras Malaysia, dapat secara online juga, ada dijual secara online. Harga boleh rujuk situ, saya tak ingat harga dia. Okey, ataupun tuan-tuan boleh pergi terus ke ini dia, kedai buku penerbit UPM Bookshop. Sekian saja ulasan saya yang ringkas tentang buku keris Melayu Semenanjung Suatu Pengenalan. Ini adalah yang terbaik lah untuk sebagai rujukan. Saya letak ni 4 bintang lah daripada 5. Ini sebab secara mudah, secara ringkas dan bahasa yang senang difahami. Ini dia. Okey, sekian, terima kasih.